Video ini akan menceritakan voice recognition atau pengecaman suara. Ini merupakan carta organisasi. Kumpulan ini terdiri daripada 5 orang yang diketuai oleh Muhammad Syafwan Amrullah bin A. Aziz, dan ahli-ahli berikutnya adalah Muhammad Amir Hakimi bin Mahmud, Muhammad Amar Fahmi bin Narmi, Muhammad Azim bin A. Rahim, Muhammad Air Hakim bin Azhar. Ini merupakan isi kandungan video ini. Video ini terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu yang pertama, pengenalan tajuk. Yang kedua, latar belakang teknologi pengecaman suara. Yang ketiga, kebaikan-kebaikan menggunakan teknologi pengecaman suara. Yang keempat, keburukan-keburukan menggunakan teknologi pengecaman suara. Yang kelima, tempat-tempat kegunaan teknologi pengecaman suara. Pengenalan tajuk pengecaman suara. Teknologi pengecaman suara dikenali sebagai program perisian komputer atau peranti perkakasan dengan kemampuan untuk menyahkut suara manusia. Pengecaman suara biasanya digunakan untuk mengendalikan gadget, memproses arahan atau menulis tanpa harus menggunakan papan kekunci, ketikus atau menekan butang apapun. Pada masa kini, ianya dilakukan pada komputer dengan program perisian ASR, iaitu pengecaman suara automatik. Banyak program ASR memerlukan pengguna untuk melatih program ASR untuk mengenali suaranya sehingga dapat menukar ucapan menjadi teks dengan lebih tepat. Sebagai contoh, anda boleh menyebut buka internet dan komputer akan memproses lalu membuka laman sesawan tersebut. Ini adalah latar belakang teknologi pengecaman suara. Latar belakang teknologi pengecaman suara terbahagi kepada 4, iaitu pada tahun 1950 dan 60-an, pada tahun 1980, tahun 2000 dan tahun 2011. Pada tahun 1950 dan 60-an, sistem pengecaman suara pertama difokuskan pada angka, bukan pada perkataan. Pada tahun 1952, Bell Laboratories merancang sistem Audrey yang dapat mengenal pasti satu digit suara. 10 tahun kemudian, IBM membenarkan Shoebox yang memahami dan menjawab 16 perkataan dalam bahasa Inggeris. Pada tahun 1980, kosakata pengecaman suara pada tahun 80-an ini bermula daripada beberapa ratus perkataan sehingga beribu perkataan. Salah satu daripadanya adalah kaedah statistik yang dikenali sebagai model Markov tersembunyi, HMM. Daripada hanya menggunakan perkataan dan menjadi corak bunyi, HMM menganggarkan kebarangkalian bunyi yang tidak diketahui sebenarnya adalah kata-kata. Pada tahun 2000, menjelang tahun 2001, teknologi pengecaman suara telah mencapai 80% ketepatan. Selama hampir satu dekad, Google tiba dengan pelancaran carian suara Google. Ini juga penting kerana daya pemprosesan dapat diturunkan kepada pusat datanya. Bukan hanya itu, Google mengumpulkan data daripada berbilion carian yang dapat membantu memprediksi apa yang sebenarnya dikatakan oleh seseorang. Pada masa itu, sistem pencarian suara bahasa Inggeris Google menyertakan 230 bilion perkataan daripada carian pengguna. Pada tahun 2011, Apple telah melancarkan Siri yang menyerupai dengan carian suara Google. Pada dekad ini, banyak aplikasi yang menyokong teknologi pengecaman suara seperti Google Home dan Amazon Alexa. Di sini, kita akan membincangkan beberapa kebaikan teknologi pengecaman suara terhadap masyarakat. Memberi bantuan kepada golongan kurang upaya OKU, seperti mempunyai masalah penglihatan. Dengan teknologi pengecaman suara ini, golongan ini akan lebih mudah untuk berkomunikasi secara efektif. Contohnya, golongan yang mempunyai masalah penglihatan ini dapat menghantar sesuatu pesanan atau mesej hanya menggunakan rakaman suara kepada orang lain melalui telefon pintar. Yang kedua, memudahkan komunikasi antara satu sama lain. Dengan wujudnya teknologi telefon pintar pada masa kini, masyarakat dapat berhubung dengan mudah tanpa ada batasan. Oleh itu, teknologi pengecaman suara ini amatlah membantu dari segi komunikasi agar lebih difahami dan berkesan. Sebagai contoh, menghantar pesanan suara lebih menjimatkan masa daripada menaip sesuatu pesanan tersebut. Malah, pesanan tersebut akan lebih mudah difahami dan tepat. Yang ketiga, sebagai medium keselamatan sesebuah peranti. Sesebuah peranti atau gadget sudah semestinya mempunyai tetapan keselamatan sebagai pelindung untuk menjaga privasi sendiri.
sesetengah peranti kini mempunyai tetapan keselamatan dengan menggunakan teknologi pengecaman suara. Kita boleh lihat jika seseorang ingin membuka telefon pintar, beliau hanya menggunakan suara sendiri sebagai kata laluan untuk membuka telefon tersebut. Keburukan pengecaman suara. Nombor 1. Risiko keselamatan pengguna akan terjejas apabila suara pengguna dirakam oleh pihak luar. Contohnya, pihak luar dapat menggunakan alat perakam suara untuk merakam suara mangsa supaya dapat mengakses data peribadi mangsa. Nombor 2. Sistem tidak dapat mengenali suara pengguna. Contohnya, keadaan sekitar yang terlalu bising atau masalah kesihatan menyebabkan suara tidak jelas untuk dikenal pasti oleh sistem. Nombor 3. Sistem salah tafsir suara pengguna. Contohnya, penggunaan perkataan dalam bahasa Inggeris seperti C dapat disalah tafsir sebagai C, menyebabkan masalah maklumat. Terdapat beberapa contoh penggunaan teknologi pengecaman suara, antaranya adalah keselamatan, pendidikan, pentadbiran, perbankan dan lain-lain lagi. Keselamatan. Dalam aspek keselamatan atau security, penggunaan suara boleh digunakan untuk menghadkan kepada orang-orang tertentu sahaja yang sepatutnya melakukan suatu tugas atau memasuki suatu kawasan. Ia akan dilaksanakan berdasarkan corak suara seseorang. Ia akan mengesan perbezaan antara satu corak suara dengan yang lain. Jika corak yang berbeza, ia akan menghalang daripada memasuki sesuatu kawasan atau melakukan suatu tugas yang berisiko kepada syarikat. Pendidikan. Dalam bidang pendidikan, pengecaman suara membolehkan pelajar bercakap melalui mikrofon dan percakapan tadi akan diterjemahkan ke bentuk perkataan di mana perkataan tersebut akan muncul pada skrin komputer. Perkataan yang tertera pada skrin komputer tersebut juga boleh diedit kandungannya. Pentadbiran. Bidang pentadbiran merupakan satu bidang yang banyak memerlukan kertas untuk tujuan perekodan. Ini akan meningkatkan kos. Melalui pengecaman suara, ia akan mengurangkan penggunaan kertas kerana suara terus diterjemahkan ke dalam komputer dan disimpan di dalam komputer sekaligus dapat menjimatkan penggunaan kertas dan ruang untuk penyimpanan. Perbankan. Pada hari ini, sistem pengecaman suara digunakan terutamanya dalam dua cara, iaitu sistem telefoni yang besar dan sistem telekomunikasi bagi pengguna berinteraksi. Banyak perniagaan hari ini menggunakan sistem pengecaman suara bagi menguruskan perniagaan secara transaksi telefon termasuklah di lapangan terbang dan bank. Pengguna hanya perlu menggunakan suara pertuturan bagi memeriksa baki atau memindahkan wang menerusi bank secara online.